apa yang belum buat. Bagaimana Al-Quran membawa penceritaan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Dunia ni kita tahu dah, tapi akhirat hanya Al-Quran ada penceritaannya. Nak tanya orang pun tak tahu. Pasal apa? Orang yang ada ni semua hidup dunia. Belum satu saat kita berada di akhirat. Yang ada di akhirat tak boleh balik ke dunia. Macam mana kita nak tahu hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat? Tak ada lain melainkan dengan Al-Quran. Marilah sama-sama, saya, tuan-tuan, puan-puan, kita nak berjuang, berusaha untuk menegakkan seluruh aspek kehidupan dalam Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebab Nabi tunjuk kaedah. Nabi tak pernah biar umatnya. Macam mana nak berjuang ni? Jom. Nabi tunjuk kaedah. Macam mana kaedahnya? Nabi sebut dalam satu hadis, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu dengan jamaah. Itu kaedah nak berjuang Al-Quran. Bukan nafsi-nafsi dah. Di bawah satu kepimpinan. Nabi tunjuk dialah pemimpin utama di Madinah. Dialah pemimpin utama di Mekah. Orang yang nak bersama berjuang dalam konteks menegakkan hukum atau apa saja dalam Al-Quran itu tak ada lain melainkan mesti bersama dengan jamaah. Jamaah yang nak menegakkan Al-Quran. Sebab tuan-tuan, bila kita kata jamaah ni bukan jemaah semayang. Salah kefahaman kalau dikatakan jemaah itu jemaah semayang. Jemaah semayang lain. Mana sekarang ni kita solat fardu zuhur berjemaah. Itulah. Tapi jemaah yang Nabi maksudkan itu tak ada lain melainkan ialah kerja-kerja yang berkaitan dengan menegakkan apa yang ada dalam Quran dan sunnah dalam konteks kehidupan orang beriman. Jadi berjuang untuk menegakkan Al-Quran inilah dikatakan jihad fi sabilillah. Itu sebab ayat Al-Quran jelas kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang boleh mendekatkan diri kamu ke syurga Allah. Wajahidu fi sabilih. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kamu beroleh kejayaan. Dalam ayat ini Allah sebut 3 benda. Satu, ittaqullah. Makna syarat dalam konteks nak kehidupan akhirat tu tak ada lain melainkan mesti bertakwa kepada Allah. Ciri yang sangat penting. Takwa tu apa dia? Kasih dengan Allah, sayang dengan Allah. Macam mana nak kasih dengan Allah? Kembali kasih pada kalam Allah. Di mana kalam Allah? Dalam Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran sekaligus bermakna cinta pada Allah. Ittaqullah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang boleh mendekatkan diri kamu kepada syurga Allah. Banyak jalan atas dunia ni. Wabtaghu. Cukup banyak. Ada jalan yang membawa ke syurga dan ada jalan yang membawa ke neraka. Pagi tadi kita baca kuliah duha satu ayat. Ulaika yad'una ilan nar. Ada golongan atas dunia ni yang membawa, yang menunjuk jalan yad'una ilan nar. Jalan ke neraka. Dalam ayat tu khitab dia, rujukan ayatnya ialah wanita-wanita musyrik. Sebab Islam letak syarat, wala tankihul musyrikati hatta yu'min.
jangan kamu kahwin dengan wanita musyrik sampai dia beriman. Sebab orang musyrik itu yad'una ilanna, wallahu yad'una ilal jannah. Sedangkan Allah menyeru kamu kepada syurganya. Sebab tuan-tuan, dalam konteks kehidupan orang beriman, jalan yang dia nak pilih itu ialah jalan yang membawa ke syurga. Walau terpaksa berhadapan dengan banyak rintangan. Siapa nak menghalang kita daripada memilih jalan ke syurga ni tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut, satu, aba'ukum, bapak-bapak kamu, termasuk dalam nyemak yang nak menghalang kita. Kalau kita tengok sirah satu sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair, yang menghalang dia ialah ibunya. Ketika dia balik setelah mengucap syahadah, nak ikut arahan Nabi, Nabi mengarahkan untuk pergi ke Yasrib waktu itu, dia pun beritahu mak dia. Apa halangan mak dia? Janganlah kamu ikut Muhammad. Mus'ab tetap dengan pendirian bahawa dia akan ikut ajaran Nabi. Lepas itu mak dia rayu, janganlah kamu tinggalkan agama nenek moyang kamu ni. Dia dah banyak jasa, jasanya banyak. Dia bagi beasiswa kat kamu, lah ni. Mus'ab masih tetap dengan pendirian. Kemuncak kepada ancaman ibunya ialah apa? Kalau kamu nak pergi juga ikut Muhammad, mak akan mogok lapar. Apa jawab Mus'ab kepada ibu? Wahai ibu, kalau ibu ada 100 nyawa, keluar satu-satu sampai yang ke 100, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Mus'ab mendapat syahid di ketika perang Uhud. Ditanam jenazahnya tu di sebelah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Yang menghalang kita yang kedua, wa abna'ukum, anak-anak kamu. Yang ketiga nak menghalang kita, wa ashiratukum, kaum keluarga kamu. Maknanya yang mula-mula nak menghalang kita daripada nak ikut Quran ni ialah orang yang dekat dengan kita, termasuk bini kita tuan-tuan. Itu sebab bini pun nak kena mengaji. Kalau bini tak mengaji, habis, tak faham. Kita nak iktikaf sampai hujung Ramadan, dia nak balik kampung, tak bertemu. Patutnya dia ikut kita iktikaf juga kan. Tapi dia tak ada kira, nak balik kampung. Saya sebut dah tu, tak sekira. Macam mana soal kepentingan Al-Quran dengan dunia. Sedangkan pada 10 hari yang terakhir, di situlah kemuncak tawarannya daripada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Kemuncak tawaran, apa dia? Itku minan nar. Apa lebih penting dalam kehidupan kita ni kalau tidak dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari azab neraka? Ada lagi lebih penting dari itu? Tak mungkin. Lalu hendaklah kita beramal hingga ke hujung Ramadan, sebab inilah kemuncak tawaran. Tawaran yang kedua yang diberikan oleh Allah Ta'ala disebut dalam suratul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Berlaku tawaran Al-Qadar itu pada hujung Ramadan, bukan pada 10 malam pertama, tidak pada 10 malam kedua. Berada tawaran Lailatul Qadar itu di hujung Ramadan. Kita beramal 10 malam pertama, beramal 10 malam kedua, tak jumpa Lailatul Qadar. Nabi ditanya, bilakah malam Lailatul Qadar? Nabi jawab, malam ganjil, di hujung
malam-malam Lailatul Qadar. Kemuncak kepada 10 malam yang terakhir itu, Nabi kata doa tidak ditolak pada malam raya. Nabi sebut 5 malam yang doa tak ditolak. 1, Yaumul Jumaat, malam Jumaat. Malam kedua, Aid Fitri. Malam yang ketiga, Aid Adha. Malam yang keempat, Nisfu Sya'ban. Malam yang kelima ialah malam awal bulan Rajab. Jadi di hujung Ramadan tu 3. 1, Idku minan nar. 2, Lailatul Qadar. Di hujungnya doa tidak ditolak, berada pada hujung Ramadan. Betul tak cara beramal kita? Balik rumah letak tangan jari. Tahun ini kena buat perubahan. Berjihad sehingga hujung Ramadan. Boleh ke? Ni diam tanda setuju ke diam tanda Saya ketika mula-mula nak balik pagi raya, balik kampung pagi raya, mula-mula nak yakinkan siapa? Yakinkan bini lah. Itu nombor 1. Sebab kita tengok amalan kita tak betul. Balik malam-malam penting, malam 27 atas jalan raya, atas lebuh raya, kita pun betul. Balik pagi raya. Apa orang rumah kata? Macam tak ada kampung. Itu ayat. Aku diam. Saya, orang rumah saya boleh bawa kereta. Saya kata tak apa, balik dah dulu. Saya balik pagi raya. Pasal kita nak perbetul amalan kita ni. Mesti balik ikut sunnah. Sampai bila nak macam ni tuan-tuan? Yang tak ikut sunnah ni sampai bila? Ni. Mari dah sama kita perbetulkan. Ialah pagi raya baru keluar. Katalah tuan-tuan balik kampung, buat di kampung sungguh-sungguh amalan tu. Ni tuan-tuan balik kampung, kita tahu dah pak kita nak makan lemang lah. Habis lah. Bila nak lemang kita cari bulu. Dah sibuk benda-benda yang ada dunia. Ni. Kita tak sibuk dah Idku minan Lailatul Qadar, doa yang tidak ditolak pada malam raya, tak ada. Kita tak sibuk bab tu. Kita sibuk pada bab dunia. Jadi ta'rif yang kedua dalam konteks Quran ialah berjuang untuk menegakkan apa saja yang ada dalam Quran adalah jihad. Ayat yang dibacakan tadi dari suratul Maidah ayat 35, ayat itu menunjukkan yang ketiga, wajahidu fi sabil, dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Apa pilihan dalam konteks kehidupan kita? Nak aman kehidupan akhirat, pilihan atas dunia jihad. Dalam konteks Said Hawa tulis kitab Jundullah, dia kata jihad tu 5. 1, jihad dengan taklim, pendidikan. 1, 2, jihad dengan lisan, ni biasa orang buat. 3, jihad dengan diri dan tangan. 4, jihad politik. 5, jihad mal. Jadi dalam konteks 5 ni, yang jarang orang nak sebut banyak ialah jihad politik. Kita bila baca kitab Jundullah karangan Said Hawa, dia sebut tiap-tiap orang beriman mesti buat kerja politik. Sebab ini hakikat dalam konteks yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sama ada dia berada dalam negara majoriti umat Islam, atau dalam negara Islam, atau dalam negara kafir, orang itu mesti berjihad fi sabilillah. Di negara kafir, macam mana jihadnya? Membentuk suatu jamaah yang nak mengambil alih tampuk pemerintah negara. Tak kira berapa lama tempoh pengambil alihan itu berlaku. Sayyidina Hawa sebut mungkin sekejap. Macam mana sekejap tu? Diislamkan pemerintah tu. Macam Singapura kan? Perdana Menteri Singapura masuk Islam, diislamkan. Tempoh pendek, kalau tak panjang. Di negara Islam yang pemimpinnya menyeleweng, tidak berdasarkan kepada landasan Islam, Al-Quran dan Sunnah, macam Malaysia, negara itu mesti ada jihad untuk menegakkan Al-Quran. Di negara yang sudah menjalankan hukum Islam, mestilah dinasihati para pemimpin itu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kerja jihad ni banyak. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu tentera-tentera, pembantu-pembantu agama Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak libatkan diri dengan jihad, hidup kita dengan umur kita itulah. Tak nak kait diri dengan jihad, tak nak campur urusan jihad. Awak puasa je. Sekarang puasa kan? Awak puasa je. Kira belah petang lepas pejabat pergi bazar Ramadan, beli 4-5 bungkus makanan, balik makan pula. Besok sahur, lepas tu round lagi puasa. Jihad tak nak campur. Syekh Qutb kata, orang yang macam tu dia dapat 60 tahun, tak lebih umur dia. Kalau matinya pada 60 tahun, 60 tahun tu lah. Sebab urusan jihad tak masuk dalam konteks kehidupan dia. Tetapi bila urusan jihad sudah masuk dalam konteks urusan hidup sehari-hari, jihad, kerja menegakkan hukum Allah, agama Allah, Al-Quran Sunnah menjadi sebahagian daripada kehidupan dia. Syekh Qutb kata umur orang itu dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Tak nak aku umur panjang, nak 60 tu juga. Sebab apa umurnya dari Nabi Adam hingga ke hari kiamat? Sebab kerja yang dia buat itu sebahagian daripada kerja-kerja para Rasul Allah alaihimussalatu wassalam. Marilah kita ambil yang panjang ni tuan-tuan. Janganlah kira jihad tak campur, politik tak campur, dah. Itu tak betul, kefahaman yang salah. Itu sebab bila kita bersama dengan jamaah, inilah dalam konteks kehidupan yang sangat dituntut oleh Nabi SAW, bahawa kerja jihad ni merupakan sebahagian daripada kehidupan orang beriman. Marilah kalau kita tak duduk pada yang depan sekali, kita jadi pembantu-pembantu kepada agama Allah. Takkan tak boleh. Sekarang kita keluar pelelas sekali, tolong tutup aircon, takkan tak boleh. Tolong tutup pintu, takkan tak boleh. Tolong buat teh cicak, takkan tak boleh. Jadi pengurusi seorang je lah, takkanlah semua pengurusi kan. Banyak kerja jihad ni, mari kita ambil kesempatan supaya hidup kita sebenarnya umur kita dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Tuan-tuan, sekarang Mesir ni Ikhwan, presidennya orang Ikhwan. Orang yang dapat manfaat pahala siapa dia? Hasan al-Banna. Walaupun mati dah berpuluh-puluh tahun,
Tapi hari ini oleh kerana Ikhwan menjadi presiden Mesir, lalu yang mendapat manfaat ialah Hasan al-Banna yang memulakan dakwah pada ketika tahun 20. Dia dapat manfaat. Apa saja dasar dibuatkan oleh Ikhwan hari ini, Hasan al-Banna mendapat pahala. Hasan al-Banna je ke? Orang yang sebelumnya, guru dia segala macam, semua sekali lah. Semua dapat kesan kebaikan itu. Jariah tu berjalan sampai kiamat. Itu sebab besok kita tengok kitab kita, orang yang berjihad tu je, tengok kitab. Tarikh mati dah ada, tapi pahala mari lagi tak berhenti. Pasal apa? Pasal kerja jihad yang dia buat dalam konteks kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan. Baru 2, ada 7 lagi. Sambunglah bila-bila pula Ramadan tahun depan ke, ada lagi tak datang, awak datang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Ya Allah Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan ibu ayah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan isteri dan anak-anak kami, ampuni segala dosa dan kesalahan orang beriman kepadamu dari Nabi Adam hingga hari kiamat, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau mempertemukan kami dengan Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, anugerahi kami untuk Ramadan kami tahun ini ya Allah dengan anugerah Lailatul Qadar ya Dzal Jalali wal Ikram. Selamatkan kami dengan iman dan Islam, selamatkan keluarga kami dengan iman dan Islam, selamatkan negara kami dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikanlah perancangan jahat musuh kami, musuh Engkau dan mereka yang hasad dengan Islam, ke tengkok mereka masing-masing ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, dari Engkau kami datang, kepadamu jua kami akan kembali. Matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam Islam, seperti mana Engkau mematikan seluruh syuhadamu yang sebelum kami ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.